Okey. Mari kita sambung lagi sikit. Ya. Soalan 27. Dah 26 dah habis tadi. 27 Jadual menunjukkan bilangan murid yang meminjam buku di perpustakaan untuk 4 hari. Jadi dia kata ada satu jadual. Jadual ni, sekejap saya tulis kat tepi lah. Jadual ni menunjukkan bilangan murid yang meminjam buku di perpustakaan. Macam ni. Dia buat jadual ni hari. Dapat dengar hari, lepas tu satu lagi bilangan murid. Bilangan murid yang pinjam. Dia pinjam buku kat library ni. Mana ada berapa hari, kita tengok. Sampai Khamis saja. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Hari Isnin 20 orang pinjam. Hari Selasa 14, hari Rabu 20, hari Khamis 16. Okey, untuk 4 hari pinjaman ni untuk 4 hari dia kata. Pinjaman pelajar yang pinjam buku 4 hari. Lepas tu dia kata kalau memang 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia kata berdasarkan jadual ni lengkapkan carta palang. Dia suruh buat carta palang. Carta palang tu dia dah buat dah sikit. Dia dah buat dah hari Isnin. Dia buat macam tu Isnin. Lepas tu Isnin ni dia buat cantik lah. Saya lukis tak lurus. Ni 20 dia ada. Tinggi ni 20. 20 hari lah tu. Ni adalah hari. Bilangan murid. Bilangan murid. Yang ni lah hari kan. Dia suruh lengkapkan. Dia buat macam tu je. Dia suruh lengkapkan. Jadi kita pun lengkapkan lah. Maksudnya kalau sini jadual ni dia dah buat dah ni 5, 10, 15, 20 semua dia buat. Tinggal kita isikan je. Jadi hari Isnin 20 orang. Dia dah buat. Hari Selasa kita tulis lah Selasa berapa? 14. 14 maknanya dekat-dekat dengan 15. Dia tak sampai. Kita buat garis. Kita tengok kotak. Dia bagi ni kertas kotak-kotak ni jadi kita tengok 14 hari macam mana. Macam mana nak cukupkan 14 hari. Check lah garisan titik-titik tu. Dia buat 5 hari ni ada 10 kotak. 10 kotak. Maknanya setiap 2 kotak 1 hari. Kan 2, 4, 6, 8, 10. Dah ada 10 kotak. Jadi maknanya kita tahu 10 kotak tu 2 kotak kecil tu 1 hari. Jadi maksudnya kita ni 15 ni kita kurangkan 2 kotak kecil. Dapat 14 hari. Macam tu. Lepas tu hari Rabu berapa? 20. 20 hari Rabu tu sama tinggi dengan sebelah ni kan. Hari Rabu. Lepas tu hari Khamis. Hari Khamis 16 orang. 16 maknanya lebih 2 kotak daripada 15 tu. Lebih 2 kotak, lebih sikit hari Khamis. Gunakan pembaris untuk buat apa ni, rajah tu kan. Senang je. Lepas tu dia kata berapakah pecahan murid yang meminjam buku di perpustakaan pada hari Selasa? Berapakah pecahan murid yang meminjam buku pada hari Selasa? Macam mana pecahan murid? Dia nak tulis tu berapakah pecahan murid meminjam buku di perpustakaan pada hari Selasa. Jadi kita cari semua dulu jumlah dia berapa. Jumlah peminjam tu berapa. Jadi 20 tambah 14 tambah 20 tambah 16. Kita ada 70 jumlah dalam 4 hari tu. Dia nak hari Selasa punya pecahan. Jadi hari Selasa ada 14. Jadi kita ambil 14 bahagi dengan 70 dalam pecahan 14 per 70. Tengok dapat apa? 1/5. Maknanya hari Selasa pecahan pinjaman orang yang pinjam pada hari Selasa berbanding semua adalah 1/5. Kalau kita kira yang Isnin 20 bagi 70 per 20 per 70 2/7. Itu kalau hari Isnin. Kalau hari Rabu pula kita tengok. Hari Rabu berapa? 15 Hari Rabu ialah ni 14 Hari Rabu 20 sama lah. Hari Rabu sama lah 2/7. Sebab dia sama dengan ni. Yang ini 16 per 70 dapat 8/35. Itu pecahan. Tapi dia tanya hari Selasa je, kita jawab yang hari Selasa saja.
Alright, seterus. Yang ni selesai lah. Macam tu je lah buat soalan dia. Dapat. Sayang, nombor 27A yang ni. Nombor 27B pula. Dia ada lagi ni. Soalan dia panjang-panjang. 27 lagi 4 soalan tu nak mencapai 31 soalan. Banyak juga kan. Takut tak sempat. Lalu takut tak sempat 2 jam lah. Tapi kalau sempat bagus. Kalau tak sempat kita selesaikan mana yang sempat. Janji betul. Okey. Ini siapa tahu buat 27B. Saya pun dah lupa-lupa. Dia kata macam ni. Tracy, Tracy tu nama orang lah. Tracy ni ada 28 batang pen, 35 pensel, lagi 45 pemadam. Dia ada 28 pen, 35 pensel, 45 pemadam. Dia ingin menghadiahkan alat tulis itu kepada 15 orang. Dia nak hadiahkan semua ni kepada 15 orang kawan. Kawan-kawan dia lah. Dia nak bahagi-bahagikan. Jadi setiap rakan akan menerima bilangan item yang sama. Maksudnya setiap orang akan dapat ni, dapat ni, dapat ni. Tapi 15 orang ni, dia orang dapat berapa? Berapa dia orang akan dapat? Berapakah bilangan bagi setiap item yang diterima oleh setiap rakan? Maksudnya setiap rakan ni, maknanya kalau ada 15 orang, berapa setiap orang dapat berapa batang pen? Setiap orang dapat berapa pensel? Setiap orang dapat berapa pemadam? Ingat tak nak buat macam mana? Apa ingat? Kita buat macam ni kan, 28 35, lepas tu 45 bahagi dengan 19. Kan? Mudah. Tu macam mana? Try tengok, boleh tak? Boleh ke? Saya pun tak. Yelah kita cubalah, cuba kan. Ada baki ke berapa macam mana. Kalau kita bahagi buat apa? Try bahagi 35 bagi 15. Yang ni tak boleh ni 28 bahagi 15 boleh ke? Ada baki lah. 28 bagi 15, mana 15 kali 1 15. Balance ni berapa? 5, 6, 7, 8, 3 13. Maknanya tinggal 13. Ada baki 1. Macam nak buat ni? Kalau 35 kalau bagi 15 pun tak habis. 15 kali 2 30. Maknanya tinggalnya bakinya 5 kan? Maknanya baki 5 kan? Kita buatnya 5 kan? Kena buat satu-satu kan? Macam mana? Kita kena buat satu per satu ke? Kena buat sekaligus. Buat sekaligus pun boleh. Kita try tengok. Maknanya kalau kita bahagi dengan 15, yang ni kita, dia paling-paling pun boleh satu je kita bagi kan. Yang ni hampir kuat pun dia ada baki 5, maknanya dia 2. Yang ni bahagi 45 dapat apa? 15 kali 2 4 15 kali nak bagi 3 45, tak ada baki 3. Maknanya tak boleh dah. Macam nak bagi lagi? Bagi dengan 15 tak boleh dah. Jadi maknanya yang ni kita bahagi dapat 1, yang ni kita bahagi dapat 2, yang ni kita bahagi dapat 3. Jadi setiap orang daripada 15 ni, 15 orang kawan tu, pen akan dapat seorang sebatang, pensel akan dapat seorang 2 batang, pemadam akan dapat seorang 3 biji. Maknanya dekat Tracy tu akan berbaki lah. Akan berbaki lagi. Pen dia berapa baki, pensel dia ada baki, pemadam dia pun ada baki. Mana tak boleh bagi, tak boleh bagi lagi, tak boleh bahagi kepada 15 orang tu secara banyak. Cukup banyak tu je. Macam tu lah. Sebab 15 kali. Cikgu, Ya.
Macam mana dengan aktif dalam fokus tu muka 122. 22. Ya. Okey, muka surat 22 Alright, mana tu yang mana, bahagian mana tu? Contoh 9. Contoh 9. Okey. Dia ada membahagi 60 biji apple, 78 oren dan 90 biji kiwi. Okey. Jadi sekarang ni dia nak bahagi kepada berapa? Berapakah orang jiran yang terbanyak yang boleh diberi supaya semua buah-buahan diagih sama rata kepada jirannya itu dengan tiada buah-buahan yang tertinggal. Maknanya dia nak bagi kepada jiran itu berapa jiran yang dia cakap? 6. Berapa? Macam 6. 6 orang. Okey, 6 orang. Maknanya dia mencari 6 orang tu. Maknanya dia bahagi kepada 6 kan. Itu maknanya dia cari berapa orang dia boleh bagi. Ni dia dah cakap dah. Orang yang nak menerima tu 15. Orang yang nak menerima adalah 15. Tapi sekarang ni yang soalan yang dalam ni dia terbalik. Dia nak berapa orang boleh dapat. Yang ni soalan dia berapa banyak benda ni boleh dibahagikan supaya cukup untuk 15 orang. Macam tu. Tahu soalan dia terbalik lah. Maknanya dia tukar soalan. Yang ni dia kata berapa orang yang dia boleh bagi. Yang ni dia kata berapa banyak benda boleh bagi kepada 15 orang. Macam tu. Jadi macam 15 ni kita boleh bahagi macam ni je lah. Tahu. Macam tu. Soalan ni dia tukar. Jadi maknanya buah-buahan tu semua dia boleh bagi kepada berapa orang tu? 6 orang. Maknanya dia boleh bagi. Benda tu boleh dibahagi lagi. Macam ni kita tak boleh bahagi dah. Kita boleh bahagi tu dapat. Baki dia satu je baki je. Dia punya bukan baki, dia punya hasil bahagi tu satu je. Yang ni pun hasil bahagi dia 2 saja. Kan 15 dengan 35. Lain tu dia ada berlebih. Maksudnya pen dia tu dia ada lebih 13 batang. Daripada 28 ni 13 batang tu lebih. Dia tak boleh nak bagi dah. Macam dia punya pensel tu ada 5. Berapa? 5 lah. 5 batang je berlebih. Macam pemadam tak ada. Madam habis. Kosong. Dia memang habis terus pemadam. Dia nak bahagikan kepada 15 orang kawan. Jadi maknanya daripada 28 batang pen dia nak bagi 15 kan. Tinggal 13. Jadi kalau dia bagi lagi kat kawan dia 15 tak cukup. Jadi kawan-kawan dia tu tak boleh terima lebih daripada sebatang je pen. Tinggal 13 je balance. Dia ada 28 pen. 15 dah bagi kat kawan seorang sebatang. Tinggal 13 balance. Nampak tak? Kalau dia nak bagi kepada kawan dia kata 10 orang mungkin boleh lagi bagi tu. Tapi tak boleh lah sebab dia bagi 15. Macam soalan ni dia bahagi buah tu kepada berapa jiran yang dia boleh cari. Berapa orang yang diterima kan? Jadi yang ni dia dah tahu berapa orang yang dia nak bagi, iaitu 15. Jadi barangan yang dia boleh bahagi tu setiap orang boleh dapat sebatang je pen. Setiap orang boleh dapat 2 batang je pensel. Setiap orang boleh dapat 3 biji pemadam. Macam tu. Macam tu lah. Boleh tak? Boleh. Boleh boleh faham. Lebih kurang macam tu lah soalannya. Alright. Boleh tahan juga soalan macam ni pun kan? Okay, lagi satu. Soalan ni pun boleh tahan juga ni. Dia tak apa kalau soalan tu kita tengok boleh tahan tak apa. Jangan soalan tu kita tengok boleh tak tahan. Ada lain tu kan. Boleh tak tahan tengok soalan. Itu lain macam. Soalan 20 apa tadi? 27 C. 27 lagi. Tapi C pula. Ini dia. Dia kata Kristina menggunakan X jam. Kristina menggunakan X jam untuk bersenam. Bersenam. Lepas tu Y jam untuk membaca novel. Baca novel. Lepas tu jumlah masa dia untuk ni, untuk apa bersenam dan juga membaca novel ni 11 jam. 11 jam seminggu. 11 jam seminggu. Tak kisahlah.
X jam bersenam, Y jam baca novel, tapi jumlah dia 11 jam. Minggu lain pula Christina mengurangkan separuh masanya bersenam. Ini minggu pertama. Minggu seterusnya masa bersenam dia tu dikurangkan separuh. Maksudnya separuh daripada bersenam tu, jam tu dia dah kurangkan bersenam separuh jam daripada yang ni. Lepas tu dia punya membaca novel pula dia tambah lagi 3 jam. Maksudnya 3 tambah Y kan 3 jam. Betul tak? Dia kata meluangkan 3 jam masa tambahan untuk baca. Maknanya 3 tambah Y jam untuk baca novel. Gitu. Tapi jumlah dia kata 12 jam. Lepas tu dia suruh cari apakah X dan Y. Sudah. Kan? Maksudnya dia nak cakap ini dengan ini nanti jadi 11. Gitu. Kan? Yang ni dengan ini maknanya setengah X tambah 3 tambah Y nanti jadi 12. Lepas tu dia suruh kita buat nak cari X dengan Y. Maka kita buat apa? Persamaan serentak. Maknanya ni persamaan pertama, yang ni persamaan kedua. Itu je. Dia suruh tu, dia cakap lah macam-macam. Jadi kita susun X tambah Y sama dengan 11. Ini kalau kita adjust dapat apa? Setengah X tambah Y, 3 pindah belah sana sama dengan 12 tolak 3. Jadi setengah X tambah Y sama dengan 11 9. 10 9. 9. Jadi kita tulis ni setengah X tambah Y sama dengan 9. Jadi kalau kita nak senang, tak apalah, kita buat je senang. Kita tolak je kan. Sama ni 1 dan 2 kita buat kaedah tolak ataupun kaedah penghapusan. Sebab dia tak cakap pun janji dapat X dengan Y je. Jadi X dengan X tak sama, Y dengan Y sama. Jadi kita tolak Y. Jadi kita tolak semua. X tolak setengah X, X tolak 1/2 X, Y tolak Y hilang, kosong. 11 tolak 9 2. Kan? Selesai kan? X tolak X, X tolak setengah X berapa? Maknanya 1 tolak setengah, 1 tolak 1/2 dapat 1/2 X. Maka 2 ni kat bawah kan. Ataupun kita kata X setengah darab X dengan 2. Macam biasa, kalau benda sebelah sini darab, bawa sana jadi bahagi. 2 bahagi 1/2. 2 setengah tu kita bagi bawah kan. X 2 sama dengan 2 bahagi 1/2. Dapatlah 4. X sama dengan 4. Dapatlah X sama dengan 4. Jawapan X adalah 4. Dah dapat X 4. Gantikan ke dalam mana-mana persamaan yang senang. Ambil yang ni lah. Gantikan X tu 4 sini. Kan jadi X tak buat sini lah sikit. X tambah Y sama dengan 11. X ni kita ganti dengan 4. X dah tahu 4, ganti dengan 4. Macam nak selesai, tinggalkan Y. 4 pindah belah 11 sebelah sini. Maka Y sama dengan 11 tolak 4. 11 tolak 4 apa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7. Maka Y adalah 7. Macam tu lah. Jadi X 4, Y sama dengan 7. Ini senang je. Kita guna kalkulator pun boleh. Tapi sebab ni kertas 2, kertas tulis-tulis sebenarnya, jadi kita tak boleh pakai kalkulator sangat. Sebab kita kena ada jalan kerja dia. Kena ada workout dia kan. Kena working dia tunjuk. Jadi Y dengan 7. Kita buatlah kaedah penghapusan pun boleh. Kaedah apa tu, ganti boleh. Tapi buatlah penghapusan senang. Dapatlah X sama 4, Y sama dengan 7 jam masing-masing. Macam tu. Boleh ni? Boleh. Teruskan nombor 28. Banyak ni, 8, 9, 30, 4 soalan. Jahat lah dia orang ni buat soalan panjang-panjang. Soalan pendek-pendek tak boleh ke? Apalah salahnya buat soalan pendek-pendek? Ini nak menyusahkan murid-murid aja. Sekali-sekali senangkanlah orang sikit.
Kan, apalah, hai, penat lah macam. Nasib baik saya tak jadi Menteri Pendidikan. Kalau tidak, mesti saya buat soalan senang-senang je. Siapa guru-guru yang buat soalan susah kepada pelajar akan dipotong gaji. Tahu takut. Nombor 28. Kan, soalan segi senang-senang jugalah, pendek-pendek. Punca 3 kepada negatif 27/8. Ini senang punya kalkulator boleh. Tapi tunjuklah jalan kerja sikit. Punca 27 3 per punca 8. 3 juga. Masing-masing kena kan. Masing-masing kena. Kalau pecahan dua-dua kena. Jadi yang ni boleh tekan kalkulator dah. Jadi saya pun tak ingat punca 3. Punca 3 ada kan. Punca 3 ada. Jadi punca 3 macam nak buat ni. Tekan kalkulator punca 3 kepada berapa? Negatif 27. Kurung sikit. Nanti yang silap. Kurungan negatif 27. Tutup kurungan. Jawapannya negatif 3. Asyik baik. Punca 38 kalau tekan punca 38 dapat 2. Dapat jawapan. Dah. Kan, betul? Selesaikan. Yang kedua, selesaikan. Dia kata P tolak 3 kuasa 2 sama dengan 81. Selesaikan yang ni dia kata. Nak selesaikan macam mana? Ingat balik, kalau sini ada kuasa 2, pindah belah sana jadi punca kuasa. Jadi maknanya P tolak 3 sama dengan 81 punca kuasa. Kuasa 2 pindah sana punca kuasa kan. Punca kuasa 81 kalau tekan kalkulator dapat 9. Macam tu. Jadi pindahkanlah 3 belah sana. 9 tambah 3 90 11. Dapatlah jawapan dia P dengan 11. Dah lah, boleh lah macam tu kan. Ataupun ada satu jalan lagi. Jalan ni macam panjang sikit. P3 buat dia kuasa 2 dia jadi macam ni, sama dengan 81. Kita try buat macam ni. Dua jalan lah. Satu kita buat macam ni, satu kita buat macam ni pula. Apa nak buat? Kembangkan Ingat tak kembang? P kali P kuasa 2. P kali 3 tolak 3P. 3 negatif P dapat negatif 3P. Negatif 3 darab negatif 3 adalah 9 tambah. Macam tu. Dia jadi macam tu pula kan. Jadi akhirnya dapat P kuasa 2 tolak 6P tambah 9 sama dengan 81. Ambil yang ni, tulis sini P kuasa 2 tolak 6P tambah 9 sama dengan 81. Adjust P kuasa 2 tolak 6P tambah 9 tolak 81 sama dengan kosong. Panjang pula cerita kan. P kuasa 2 tolak 6P 9 tolak 81 apa? 9 tolak 81 negatif 72 sama dengan kosong. Ini kita boleh guna kalkulator kan. Apa yang tahu guna kalkulator, tekan kalkulator macam kita belajar dulu lah. Saya ada bagi video dulu. Tekan mod berapa kali dah sampai jumpa equation EQN. Lepas tu unknown dia ada bukan, ni degree. Ni degree 2 kan. Ingat tak? 1 negatif 6 negatif 72. Nanti dapat X iaitu P sama dengan 12. Entah betul ke ni lagi 1 negatif 6. Biar betul lain jawapan ni. Yang saya buat tu lah. Punca kepada 81 adalah 9. Betul. 10 dah 12. Oh 12, sorry Allah. Nasib baik 9, 10, 11, 12. Satu jawapan. Kalau kita buat macam ni, kita dapat satu saja jawapan. Kalau kita buat kembang, kita dapat dua jawapan kemungkinan dia tu. Satu 12, satu lagi negatif 6. Tengok markah dulu. Markah dia 2, buat satu dah. Markah dia 2 markah aja. Maksudnya kita tak perlu buat mengembang-kembangkan ni. Panjang-panjang tak perlu. Sebab bila 2 markah aja kita buat soalan cara yang ringkas. Macam ni. Kalau dia bagi sampai 5 markah ke 4 markah, mungkin lah kita kena buat macam ni. Tapi dia bagi ni 2 markah. Yang ni saja. Jadi kaedah panjang ni kita jangan buat. Saya rasa kita kata satu tak perlulah buat kaedah panjang ni. Kita buat kaedah pendek aja sudah. Kaedah pendek sudah. Mana yang boleh diringkaskan, kita pakai yang ringkas. Sebab markah dia tu tak menggambarkan dia punya jalan kerja dia.
Buat ringkas sudah. Okey, 28 sudah habis. 28B pula dah. Okey, ni dah habis lagi minit ni. Ni tak sempat lah. 28 je sempat habis. Memang tak cukup 2 jam. Oh, tapi tadi kita break 15 minit. Tak kisah. Soalan B. 28B Soalan B ni dia bagi gambar macam ni. Dia buat macam tu. Ini di 90 darjah. Lepas tu dia kata ini ialah segi 4 sama. Segi 4 sama ni, sama panjang semua. Tiba-tiba ada macam tu. Ada macam tu sambungan. Ni sambung ke sini. Sini sudut dia kata X. Sini sudut dia kata 35 darjah. Sini pun 35 darjah. Sini sudut Y. Sini 40 darjah. Apa ni? Dia nak apa ni sebenarnya ni? Apakah nilai X dan Y? Tiba-tiba je. Apakah nilai X dan Y? Okay. Right. Ingat balik. Satu segi 4. Segi 4 ni macam-macam bentuk boleh. Macam ni boleh. Segi 4 kan? 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Ingat segi 4 dalaman dia, sudut dalam kalau kita tambah-tambah semua, sudut sini, tambah sudut sini, tambah sudut sini, tambah semua 360 darjah. Kalau segi 4. Kalau segi 3, tak kira lah segi 3 apa pun, dalam ni kalau tambah sini, tambah sini, tambah sini, nilainya 180 darjah. Ingat balik lah. Kan, segi 4 tu macam-macam ni pun boleh, bentuk macam ni pun boleh segi 4. Asalkan dia ada 4 sisi. Jadi sekarang dia nak sudut X dengan Y ni. Berapa tambah ni? X tambah Y dapat berapa dia tanya. Betul tak? Bukan, dia nak setiap satu. Dia nak X dapat berapa, Y berapa. Dia nak apakah sudut X, apakah sudut Y. Jadi kita tahu kalau bentuk macam ni 90. 90 darjah. Bila sini 90, dah tentu kat luar ni kan satu bulatan penuh 360. 90 dah ada sini. Berapakah baki dia? Maka 360 tolak 90. Ambil 360 tolak 90, dapat baki di situ 270. 270. Maksudnya kan? Maksudnya di bahagian kita ambil bentuk yang macam tu bentuk ni 1, 2, 3. Kan? Bentuk luar tu. Sini 35 darjah. Sini 40 darjah. Sini tak tahu Y. Sini kita dah tahu 270. Tapi kita tahu ni segi 4 ni. Walaupun bentuk dia tajam macam tu, segi 4 kan? Sebab dia ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Maka jumlah sudut semua, maknanya sudut ni tambah ni, tambah ni, tambah ni, semuanya 360. Jadi kita tulis 270 ni tambah 35 tu tambah 40 tambah Y, semuanya mesti 360. Jadi kalau kita tambah semua itu apa tu? 270 tambah 35 tambah 40 dapat 345. Jumlah tu 345 tambah Y sama dengan 360. Maka Y berapa? Maka Y sama dengan 360 tolak 345. Tolak 345. Dapatlah Y 15 markah. 15 darjah. Sorry, markah pula. Y lah 15. Mana Y ni 15 darjah lah. Okey, dah dapat. Y dapatlah 15. X pula. X yang ni. Kan? Tak tahu. Jadi sini sudut segitiga ni X kita tak tahu. Tapi sini tahu 90. Sini berapa? Mengikut hukum selang-seli ni, macam ni. Satu bentuk Z ni. Kalau sini 35, yang belah sini pun 35. Gitu. Jadi kalau macam tu kita tahu dah lah. Ni kan? Ataupun kita tengok je sini. Sini semua ni kalau tambah mesti 90. Maka X tambah 35 90 lah. Maka X dengan 90 tolak
35. Berapa dapat tu? X dengan 90 tolak 35. 55 darjah. Dapatlah X tu 55 darjah. Dah lah. Siap lah. Macam ni. Okey. Rasanya tak sempat dah kita nak buat lagi. Aduh. Jadi kita semua sempat sampai nombor 28, 29, 30, 31. 3 soalan lagi tak sempat nak buat. Tak apalah. Aduh, nangis. Kita sambung minggu depan ke cik? Boleh sambung. Cuma korang dah habis lah exam ni pun. Aduh, siapa yang exam Saya esok dapat. Ha? Saya esok dapat result. Matematik? Ha. Oh, baguslah. Kan? Tak apalah. Maknanya kita sempat lah yang minggu sebelum ni minggu sebelum tu dah exam. Exam berapa bulan? Hari Jumaat yang minggu lepas. Ya. Tak apalah, maknanya sempatlah juga kita buat objektif tu hari tu. Kan, objektif tu yang penting tu. Okey, soalan subjektif ada berapa yang masa test baru ni? Banyak. Banyak kan? Memang panjang. Tak apalah. Mana yang kita boleh buat, kita buat dulu. Tak apa. Buat tingkatan 1. Asalkan kita ada sedikit peningkatan pun jadi. Kan? Itu masuk tingkatan 2, masuk tingkatan 3. Tingkatan 3 tak ada dah. Exam besar tak ada kan? Ada ke? Ada. Tak ada. Dia masuk SPM nanti baru ada. Tak apa. Maknanya kita memperkemaskan kita punya kemahiran matematik menjelang SPM. Jadi semua ni sangat penting untuk SPM tu sebenarnya. Sekarang ni kita exercise, latihan kan, kemaskinikan kita punya kebolehan dan kemahiran. Nanti bila sampai SPM tu kita dah cukup mahir dah. Okey lah, insyaAllah. Semua orang dah habis exam lah minggu ni kan. Habis dah, tak ada lah kot. Ke ada lagi yang exam sampai minggu depan? Tak ada dah. Dah habis. Kan, dah habis. Okey, tak apa. Jadi bulan 2 kan kita cuti sekolah, betul tak? Bulan 2 ni lebih baik kita cuti. Kita tak payah tuition langsung. Ke macam mana? Apa idea? Bagus. Mantap. Bravo. Jadi maknanya bulan 2 ni kita telah mencapai kata sepakat. Tapi semua orang kena setuju lah bahawanya pada bulan 2, maknanya minggu depan kita exercise sikit pada bulan macam soalan matematik pula. Soalan bulan Februari. Pada bulan Februari kita akan cuti sebulan. Sebulan tiada tuition langsung. Bulan Februari sahaja. Bulan Mac tu dah masuk sekolah. Bulan puasa pula tu. Bulan Mac masuk sekolah balik kan. Tak best lah. Ya. Jadi bulan 3 tu barulah kita study balik. Lebih bulan 3 tu dah jadi tingkatan 2 lah korang dah. Ya. Masa tu kan kita gunakan buku lain ke tengok lah. Jadi bulan 3 tu baru kita mula balik. Jadi minggu depan ni kita buat kelas. Tengoklah macam mana, apa-apa kelas ke, ataupun saya pasang movie cerita. Kan? Saja je cerita-cerita matematik. Jadi minggu depan tengok macam mana. Baik, jadi selamat maju jaya. InsyaAllah minggu depan kita buat lagi satu kelas. Hari bulan 2 tu kita off. Okey, jadi Assalamualaikum, kita berhenti dulu.